Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan kita yang pertama sekali as-sihah, kesihatan daripada berbagai-bagai penyakit, dan kita minta mudah-mudahan yang sakit itu disembuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini insya-Allah kita nak berbicara santailah berkenaan dengan maqasid puasa, maqasidus siyam. Kita nak dekat bulan Ramadan ni, jadi eloknya ialah kita menyebut tentang maqasid puasa ataupun maqasid as-siyam. Jadi maqasidus siyam, sebelum kita nak cerita tentang maqasidus siyam, apa itu maqasid? Kena faham dulu. Maqasid itu adalah dalam bahasa Arab dia, daripada perkataan maqasid, itu tujuan, apa yang kita nak, apa yang kita nak sampai, tujuan yang ingin kita capaikan, hasilnya, faedahnya, buah, buah kalau pokok tu buahnya tu, tu tujuan dia yang kita nak. Jadi itu maksudnya maqasid. Jadi biasanya maqasid ini membincangkan tentang maqasidus syariah. Maqasid syariah Allah Subhanahu Wa Taala itu, syariah ni adalah amalan praktikal yang kita laksanakan setiap hari, sepanjang hari, rutin kita seharian. Jadi maqasid puasa ini, sebelum kita cerita mendalam tentang maqasid puasa, jadi kita kena tahu bahawa maqasid ini adalah tujuan kepada syariah. Maka hendaklah apabila kita cerita tentang tujuan kepada syariah itu siapa yang buat? Siapa yang mengumpul undang-undang kepada kita? Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pencipta kita yang mencipta undang-undang untuk kita. Dia mencipta, Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia mencipta, ada tujuan dia lah, kehendak dia. Jadi dalam masa itu juga, apabila kita cerita tentang pencipta itu, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta, bukan mencipta manusia sahaja, bahkan mencipta alam semesta. Oleh itu kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh alam. Alam ni Allah Subhanahu Wa Taala yang buat. Jadi alam ni yang semesta yang Allah Taala buat, yang begitu cantik, yang begitu unik, yang begitu lawa ni, kan? Kita tengok bulan, matahari, kalau tengok bulan, super moon, blue moon, semua ada. Kita suka ambil, tengok kecantikan alam. Tapi kita kena tahu juga, Allah bukan hanya mencipta alam sahaja, bukan mencipta bukit bukau sahaja, bukan mencipta bulan sahaja, bukan mencipta matahari sahaja. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia dan undang-undang untuk manusia yang kerdil ini. Jadi dia berikan undang-undangnya untuk manusia itu melaksanakan sepanjang hidup dia, untuk dijadikan rutin hariannya mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai hamba hendaklah kita ikut kehendak Allah Taala, sebab dia tahu kemaslahatan kita.
Kalau ayah kita lahirkan, mak kita lahirkan kita, dia tahu. Kalau dia marah kepada kita, dia tahu apa kebaikan untuk kita. Walaupun dia tak sebut kenapa sebabnya, tapi dia tahu kebaikan untuk kita. Begitulah Allah Ta'ala, dia ciptakan manusia ni, dia tahu kebaikan untuk manusia. Dia ciptakan alam yang begitu cantik. Apatah lagi syariah Allah untuk manusia sahaja. Sudah pastilah dia adalah cantik, indah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkehendak untuk kepada syariah itu adalah kebaikan untuk manusia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bernama dengan Al-Hakim, yang maha berhikmah, yang maha bijaksana, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang penuh berhikmah. Hikmatun balighah, hikmah yang begitu hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia menciptakan segala-galanya, semuanya ada baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nampak buruk, tapi sebenarnya adalah kebaikan untuk kita. Oleh itu kita kena sedar bahawa Allah Ta'ala tu mengetahui apa yang kita tak tahu. Jadi ini apabila kita sandarkan maqasid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tujuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baru kita faham apa kehendak-kehendak syariah yang lain. Jadi sebelum kita nak cerita tentang puasa ni juga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan dalam syariah ini berbagai-bagai. Adanya bab ibadatnya, ada bab muamalatnya, ada bab jinayatnya, ada bab munakahatnya, kan? Macam-macam. Allah Ta'ala daripada sekecil-kecil perkara, kita masuk tandas pun dia ajar bagaimana kita nak masuk tandas, bagaimana kita masuk tandas dengan kaki kiri, kita berdoa, kita doa lewat kiblat, kita basuh dengan air, dan berbagai-bagai lagi. Jadi Allah Ta'ala buatkan undang syariah ni, buat syarak ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat undang-undang ni untuk manusia hidup dengan aman, sentosa, sejahtera dan juga mendapat kebaikan daripada apa yang dilaksanakan. Jadi Allah Ta'ala buat kepada kita ibadat, adanya zakat, adanya puasa, adanya solat 5 waktu, itu ada kebaikan untuk kita. Di antara tujuan solat itu adalah aqimus solat tadi zikri, dirikanlah solat untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada tujuan yang lebih hebat daripada kita mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa tak suka apabila dikenangkan kepada kekasihnya? Dia kenal hingga makan pun tak kenyang, kan? Mandi pun tak basah. Maksud apa? Dia terkenang kepada kekasih kita ni, kan? Cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pencipta kita, yang kita mahukan mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tujuan utama solat. Tapi sekarang kita nak cerita tentang puasa. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala syariah ini, syarak ini menceritakan tentang tujuan puasa ini. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-184 itu, menceritakan tentang puasa. Ya ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, termaktublah kepada kamu seperti umat-umat yang terdahulu itu puasa itu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tujuan pertama adalah menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut lagi pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-184 tadi, 183, ayat 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sungguhnya puasa itu lebih baik bagi kamu, wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu jikalau kamu mengetahuinya. Maksudnya ada kebaikan, ada faedahnya, ada hasilnya daripada puasa tadi. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang puasa, kehebatan puasa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita berpuasa di dalam bulan Ramadan, bulan yang begitu hebat. Di dalam padanya bulan Ramadan itu ada satu hari, satu malam yang dipanggil malam yang bersamaan dengan 1000 bulan. Allahu Akbar. Tengok kebesaran bulan Ramadan, kebesaran puasa itu diletakkan pada ketika itu. Padanya ada bulan Ramadan itu ada malam yang dikatakan 1000 bulan. Diberkati bulan tersebut, diberkati pada malam tersebut. Jadi bulan puasa ini adalah bulan yang hebat, bulan Ramadan. Jadi apakah tujuan berpuasa ini? Itu kena tahu. Sungguhnya Nabi SAW menyebut bahawa puasa itu merupakan 5 rukun Islam. Salah satu daripada 5 rukun Islam itu. Tertegaknya Islam dengan 5 rukun
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wal hajj wa shaumu Ramadan. Muttafaqun alaih. Sungguhnya Nabi SAW bersabda, terdirinya agama di atas 5, iaitu 5 rukun. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Jadi ini dia. Puasa dalam bulan Ramadan itu adalah salah satu rukun daripada Islam besarnya. Puasa ini bukan sembarangan dalam Islam. Dia jadi rukun. Tak puasa, tak ada Islam lah namanya. Jadi puasa itu adalah salah satu daripada Islam. Nampaknya Islam dengan 5 rukun ini. Yang telah berlaku pada kurun yang lalu. Pada 1962 Masihi. Di negara Tunis. Saya sebutlah nama Tunis sebab benda ni telah orang tahu. Iaitu Presiden Bourguiba telah menghalang pada pekerjanya untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Katanya bahawa berpuasa ini mengurangkan produktiviti, menyebabkan ekonomi terjejas. Ini masalah. Tak faham tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengatakan bahawa kita ini, mereka berjawab, kata Presiden tersebut. Dia kata bahawa berpuasa dalam bulan Ramadan bagi pekerja-pekerja ini menjejaskan ekonomi negara. Ini dah masalah. Dia kata kita sekarang ni berada daripada jihad yang lebih besar daripada jihad yang kecil. Yang masukkan jihad yang besar itu apa dia? Menegakkan negara dengan ekonomi. Yang kecil itu apa dia? Puasa. Ya Rabbi. Puasa itu adalah rukun daripada rukun-rukun Islam. Besarnya Islam, tertegaknya agama dengan puasa. Kau cabut satu habis, runtuhnya agama. Buniyal Islam, terbinanya Islam itu. Dikata adalah perkara yang kecil, jihad kecil. Ekonomi salah satu perkara daripada Islam, tapi bukan rukun. Bukan rukun. Tapi apabila kita ini berpuasa, dia menegakkan rukun yang paling hebat dalam diri kita. Apabila kita dapat menjalankan puasa itu, berbagai-bagai hikmah yang kita akan dapat. Kita akan bincang sikit lagi. Jadi beliau menyuruh kepada para pekerja jangan berpuasa. Sehingga menangkap kepada orang-orang yang berpuasa ini. Dia sendiri yang minum, di tengah orang ramai minum, makan daripada bulan puasa. Ini perkara yang salah dari sudut agama. Memahami agama yang salah mengikut kehendak nafsu. Mereka menyalahkan disebabkan setengah umat Islam ni berpuasa jadi malas. Tak pandai buat kerja pada bulan puasa, tidur je banyak. Ini salah faham. Kalaulah kita katakan puasa ini, kata Syekh, saya ni ambil pun kata daripada Syekh Dr. Ahmad Ar-Raisuni, hafizahullah. Beliau mengatakan bahawa saja apabila puasa, ini ceritakan tentang masalah ini. Kalaulah mereka mengatakan bahawa puasa itu mengurangkan produktiviti, mengurangkan produktiviti, betul ke persoalannya? Adakah dengan sebab kita tengok orang Islam ni bila puasa dia lemah, dia tak bangun pagi, tidur panjang hari? Ini adalah sebenarnya bukan masalah orang yang berpuasa. Melihatkan tabiat rutin orang tu buat macam tu, orang yang salah dengan puasa buat macam tu. Sedangkan umat terdahulu apabila dia berpuasa, mereka pergi perang. Boleh orang puasa pergi perang. Memanglah Nabi SAW suruh buka puasa, tapi waktu itu mereka bersungguh. Sungguhnya dalam kisah Talut, firman Allah Subhanahu Wa Taala, falamma fasala Talut bid-duluri qala inna Allaha mubtaliikum binahar. Talut berkata kepada tentera-tenteranya, nak pergi lawan Jalut, bahawa sebelum nak pergi sampai ke sana lawan Jalut ini, kamu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, beritahu awal dah. Sebelum nak pergi, kamu akan kena uji, wahai tentera-tenteraku sekalian. Tengok siapa betul-betul nak pergi perang ni. Inna Allaha mubtaliikum binahar. Sungguh Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Mubtaliikum binahar. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa minum daripadanya, bukan daripada aku. Bukan daripada tentera-tentera aku nak pergi perang dengan Jalut. Kenapa tak boleh? Fasyaribu minhu illa qalilan minhu.
Maksudnya mereka jangan minum air ni, jalan jauh ni. Lapar. Jadi sampai ke sungai tu, ada dah nampak air sungai, kata, wah kita nanti nak dapat air kat mana ni? Maka minumlah orang minum. Kata dah awal-awal jangan minum. Itu kita menahan. Itu maksud puasa. Puasa itu menahan daripada lapar, daripada syahwat nafsu kita. Menahan daripada minum. Salah satu daripada bentuk puasa itu sendiri. Jangan minum. Tak tahan minum. Dia kata, kalau kita tak minum macam mana kita nak pegang? Dia kata sebab tak minum tak. Sebab dia guna akal. Dia tidak faham bahawa puasa itu adalah menjamin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Maka minumlah semua, ramai yang minum. Melainkan yang sedikit. Falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudih. Maka apabila mereka telah berentasi sungai itu, ada yang minum-minumlah. Apabila berentasi sungai itu dah habis dah, yang minum-minumnya, maka berkatalah orang yang minum tadi. Dah minum, dia kata, la taqata lana al-yawma bijalut. Kami tak mampu dah. Penat dah. Minum banyak. Puasa banyak. Macam mana kita nak ibadah bulan puasa? Nak sembahyang tarawih malam-malam. Ni sembahyang tarawih kat rumah dah. Tahulah macam mana sembahyang kat rumah ni. Tidur banyak ke sembahyang tarawih banyak. Kan? Tak mampu untuk berpuasa. Tak mampu untuk pergi perang. La taqata lana al-yawma bijalut. Tak mampu kan? Dia menyangka tadi dengan minum terbanyak tadi boleh pergi perang. Dah minum banyak, macam mana nak pergi perang? La taqata lana al-yawma bijalut wa junudih. Tak mampu pergi perang lawan Jalut dengan tentera Jalut. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah. Tengok Allah sifatkan orang-orang yang beriman itu. Percaya kepada ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita kena percaya kepada Allah Taala. Semua ada kebaikan. Maka berkatalah orang-orang yang menerima ujian tadi, yadhunnuna annahum mulaqullah. Mereka meyakinkan, merasa yakin bahawa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat dia apa? Faham itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Tak minum tadi. Illa man iqtarafa, minum sikit. Minum sikit. Maksud tahan, tak minum banyak. Itu dikatakan sebagai puasa. Lepas tu dia kata apa? Orang-orang yang beriman, yadhunnuna annahum mulaqullah, yang rasa yakin bahawa dia akan bertemu dengan Allah Taala. Apa mereka kata? Yadhunnuna annahum mulaqullah. Mereka berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Berapa ramai golongan yang sedikit, pada sikit dah. Yang tak minum tadi, golongan dia sikit. Yang banyak tadi pergi minum air tadi. Menyangka bahawa dengan minum boleh minum. Tengok. Dia menggunakan akal, kononnya akal kata kalau minum boleh jadi kuat. Tak semesti. Kita kena ada jiwa kita yang kuat sebenarnya. Memanglah perlu minum tu. Dia kata illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi, melainkan orang minum sikit. Untuk sekadar. Tapi disebabkan mereka tak percaya, mereka minum, tak larat nak pergi perang. Berkatalah orang yang beriman tadi, berapa ramai golongan yang sedikit itu akan menang. Berapa ramai? Kalau tak cerita apa ni, cerita barat, tengok Rainbow seorang je boleh menang. Kan? Tengok Avengers seorang je. Kan? Jadi seorang itu, golongan yang sikit itu boleh mengalahkan golongan yang ramai. Itu Allah Ta'ala. Jangan kita menyangka banyak itu boleh menang. Tak. Oleh itu kita katakan bahawa dengan puasa itu ada jaminan dia. Oleh itu mereka telah berjaya. Talut dapat melawan Jalut, menang sehingga diangkat Nabi Daud AS jadi seorang Nabi. Itu kisahnya. Tapi masalah beliau ini, presiden ini, mengatakan bahawa jangan, ini salah faham terhadap kefahaman tentang puasa itu sendiri. Melihat perangai tabiat orang-orang Islam yang malas itu, bila puasa dia jadi malas, tak boleh bekerja. Jadi kita kena hindarkan makna itu. Ini mereka mengatakan macam itu. Jadi kita kata tak. Tidak semestinya berapa banyak peperangan berlaku dalam bulan puasa. Bulan puasa. Jadi dengan puasa itu sebenarnya menambahkan kesihatan, menambahkan kita sihat. Sebab kita banyak dah makan tiap-tiap hari. Jadi kita berhenti juga. Kena perlu berhenti proses makanan kita ni dalam perut kita. Jadi itu kata dia. Kalaulah kita katakan tu, kata Syekh Dr. Ahmad Rasuni kata, hafizahullah, dia kata, kalaulah dia orang kata dengan puasa itu produktif habis, apa kita dapat faedah? Sebenarnya puasa ini pun, puasa ini, waktu puasa, waktu makan, kalau kita puasa tinggalkan waktu makan. Kita waktu makan pukul apa? Pukul 12 atau pukul 2. Ya. Kerja, waktu kerja 12 pukul 2. Ya, pagi
sebelum pagi tu kena masuk dah pukul 8. Jadi waktu pukul 2, pukul 2 tu kita boleh bekerja. Tambah produktiviti sebenarnya. Kalau kita fikir elok-elok, kita waktu berehat itu, kita waktu untuk bekerja. Untuk bekerja dah tak makan, dah tak perlu. Sebelum ni kita makan banyak. Ambil kata kita rehat, kita ambil 1 jam cukup. Kalau kita makan terlebih banyak. Sedangkan kalau kita tabiat manusia ini, tabiat kita tengok orang bekerja. Orang masuk pukul kerja sepatutnya masuk pukul 8. Pukul 8 tak masuk lagi. Pergi main dulu, pergi minum air, pergi breakfast dulu pukul 8. Tengok habis waktu. Kalau dia puasa tadi, tak makan dah. Tu masuk kerja. Begitu juga orang pukul 12 nak makan pukul 12. Bukan pukul 12 pergi makan. Dia dah bincang pukul 8 lagi dah bincang nak makan tengah hari kat mana. Kan? Pukul 11 tu dah keluar dah makan. Macam mana? Habis waktu-waktu mereka itu. Jadi kalau puasa itu menjaminkan kerja produktif tambah, bukannya berkurang. Tapi dia kata produktif kurang. Ini masalah faham. Kalau kita tengok faham dulu. Kalau lah kita katakan puasa itu menghabis, apa kita dapat daripada puasa? Kalau puasa ni kurangkan produktif, apa kita dapat daripada puasa? Macam-macam kita dapat. Contohnya, orang yang berpuasa, contohnya orang yang isap rokok. Minta maaf lah orang isap rokok. Minta maaf lah. Memang rokok tak boleh lah kan. Tapi minta maaf lah orang rokok kan. Maksudnya nak beri contoh kat sini bahawa kalau dia puasa, dia tak isap rokok dah. Berapa banyak dia nak minum sebatang. Sebatang rokok dah habis kan. Berapa lama. Kan. Jadi oleh itu dengan berpuasa itu, meninggalkan kerja-kerja itu. Tidak mengokok berapa lama nak satu batang nak habis? 5 minit, 10 minit. Kalau dia buat kerja, dia boleh menghasilkan berbagai-bagai produktiviti yang lain. Beliau kata apa? Tidak menghasilkan produktiviti, tidak beri apa-apa. Sebenarnya puasa itu sebenarnya dengan kita menahan puasa itu, kita menjaga puasa kita yang sebenar itu, kita menjagakan sifat integriti yang ada pada diri kita. Jaga orang. Dah kalau dia puasa, jaga, bertahan. Tak buat menipu, tak buat jahat. Jadi kita akan tengok apa hikmah-hikmah puasa yang lain. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan ganjaran yang begitu besar bagi berpuasa ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam yudha'af al-hasanu 'ashru amsalha ila 700 dha'f. Qala Allah azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, setiap amalan anak Adam itu dipat kali gandakan ganjarannya. Banyak satu kali. Al-hasanatu bi asyru amsalha, satu kebaikan itu bersamaan dengan 10. Mana ada dua, satu dapat 10, satu dapat 3. Tu apa? Ni satu sama dengan 10. Satu kebaikan sama dengan 10. Ila 700 dha'f. Sehingga boleh dapat 700 kali ganda. Dan lebih daripada itu pun ada. Bukan 700, 3. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Seperti mana orang yang menafkahkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bersedekah, bersumbang ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kamathali habbah, seperti satu biji benih. Dia satu. Kamathali habbatin ambatat, dapat satu biji benih itu, ambatat sab'a sanabil, tunggu 7 cabang sanabil. Fi kulli sumbula, setiap satu cabang ni mi'atu habbah, ada 100 lagi. 100 kali 7 700. Masya Allah, kajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu besar. Allah berlipat kali ganda. Semua amalan anak Adam macam tu. Qala Allah azza wa jalla, hadis kursi Allah Subhanahu Wa Taala berkata, berfirman, illa shaum, melainkan puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, melainkan puasa sungguh dia adalah hak aku, akulah yang akan berikan. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu rahmat, unlimited. Kita kalau unlimited buat dapat apa ni, top up handphone, dapat line tinggi, unlimited speed, limited, ya Rabbi, kita macam-macam kita nak buat. Orang liput marah dah, syarikat Telekom habis semua, syarikat Telekomnya Digi habis dia marahnya, apa masalah speed tak ada tu. Ni unlimited. Allah Ta'ala beri kepada orang yang berpuasa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang begitu rahmat kepada hamba-Nya. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Imam Al-Qurtubi kata, kenapa diberi kepada puasa ini? Tak ada hadnya kepada orang puasa ini. Beliau berkata bahawa setiap amalan itu kita boleh lihat, boleh nampak. Kita nampak kita apa ni, kita sembahyang, kita baca, kita nampak. Tapi puasa nak nampak macam mana?
Oleh itu Allah Ta'ala yang memberikan ganjaran kepada orang besarnya puasa itu. Hikmah Allah Ta'ala, rahmat yang Allah Ta'ala beri kepada orang berpuasa itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sebenarnya Allah berikan ganjaran yang paling besar, yang paling banyak sekali, yang tidak ada hadnya kepada orang-orang bersabar. Sungguhnya orang puasa itu adalah orang yang bersabar. Bersabar menahan nafsu ni. Bersabar menahan daripada kehendak diri dia. Bersabar daripada makan minum. Sebelum ni makan tiap-tiap hari, tapi tahan daripada jangan makan sampai ke maghrib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan besarnya ganjaran tersebut. Dalam hadis riwayat yang lain, dalam hadis yang lain disebutkan, illa saumu fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Itu sebab dia. Dalam riwayat yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala beri ganjaran ini yang tidak ada haknya. Kerana apa? Yada'a syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Meninggalkan syahwatnya. Tinggalkan syahwat. Kehendak diri dia. Dan makan minum dia. Dan tadi kata wasyarabahu min ajli, kerana Allah Subhanahu, tinggalkan tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak boleh, kalau orang tak nampak dia boleh makan ke, boleh minum, pergi ke dapur tu, ambil pergi masuk apa ni, paip tu minum, bukan nampak pun. Pergi bilik air, pergi kencing ke, kan? Pergi minum boleh. Tapi dia tinggalkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu Allah kata apa? Wa ana ajzi bih, aku yang berikan ganjaran tersebut. Besar ni ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala, unlimited. Jadi kita bekerjalah puasa. Ni rahmat ni, puasa ni. Kita dapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan dia. Supaya kita jangan sia-siakan puasa kita ini. Dengan itulah membentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu kehendak kita. Bukan bersifat integriti tadi, amanah tapi kita bekerja tadi. Bersifat integriti. Kita tidak tinggalkan amanah, kita tidak keluar daripada waktunya. Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia tujuan daripada puasa itu. Bertakwa, menjadi orang yang bertakwa, bersifat integriti, amanah, adil. Dengan dia berpuasa. Sebab puasa tadi. Sebab apa Tuhan akan tinggalkan amal makan minum dia tu. Kalau dia buat tak betul-betul puasa dia tu, main-main dia tak puasa itu, maka dia tinggalkan saja macam tu. Dalam riwayat yang mengatakan, ni kebesaran puasa, kelebihan puasa ni. Li shaimi farhatan. Allah Subhanahu Nabi sebut, Allah Subhanahu Taala berfirman, illa shaumu fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ini satu riwayat. Riwayat tambah lagi, riwayat lain. Li shaimi farhatan, farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Allahu Akbar. Bagi orang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrih. Ini hadis ni riwayat Bukhari Muslim. Semua ni riwayat Bukhari Muslim. Bagi orang puasa itu ada kegembiraan. Dah lapar-lapar dapat kegembiraan. Apa dia? Farhatun inda fitrih. Kegembiraan kita dia berbuka puasa. Buka puasa ni dua perkara lah. Buka puasa petang-petang tu, maghrib tu buka puasa. Memang kita suka, macam-macam kita beli. Kalau waktu Covid tak ada dah kot. Kita keluar beli barang. Ini masa sebelum ni, kita pergi pasar apa semua, bazar Ramadan habis kita pergi cari, tengok semua makan, kita nak beli. Kita gembira nak makan. Farhatun inda fitrih. Ketika nak berbuka, dan berbuka yang dimaksudkan juga adalah bulan puasa, hari raya itu berpuasa, buka raya, menyambut hari raya kemenangan kita di dalam bulan Ramadan. Selepas kita menentang syahwat-syahwat kita, tinggalkan makan minum, kita melalui perkara itu selama sebulan, kita mengharunginya. Kejayaan kita dapat, kita gembira, kita meraihkan hari raya. Allahu Akbar. Farhatun inda fitrih. Kegembiraan kita ke mana dia berbuka puasa itu. Buka puasa pun kita gembira juga, makan macam-macam kita makan. Jangan membazir sudah. Itu yang penting lah. Jangan pula membazir itu kawan syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya membazir itu kawan syaitan. Jangan kita membazir. Makan apa yang kita boleh makan, jangan nak lebih-lebih. Kita kadang semua benda nak makan bulan puasa ni. Kan? Jadi itu kegembiraan yang pertama ketika mana berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Allahu Akbar. Bertemu dengan Allah tu, siapa tak mahu? Ditanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah, bahawa kenapa aku dijadikan? Kerana aku hendak bertemu dengan Tuhan aku. Tu dia.
bertemu dengan Tuhan dia. Seperti tadi, yazunnun annahum mulaqullah. Orang yang menahankan diri dia tadi tak minum air sungai tadi. Apa? Mereka merasakan yakin kepada Allah Subhanahu, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yazunnun annahum mulaqullah, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, gembira bertemu dengan Tuhan. Tak nak kita jumpa dengan Tuhan kita yang beri kita berbagai-bagai nikmat ini, berbagai-bagai kesenangan hidup kita. Maka itulah kegembiraan kita yang sebenarnya di akhirat nanti. Jadi itu dah kebaikan kita berpuasa, kelebihan kita puasa. Kita nak gembira. Kita stres kena puasa itu, hilang stres. Hilang stres kita puasa semuanya. Menahan ni macam-macam sebenarnya. Kalau saya tak definisikan tentang apa itu puasa, tapi kita nak cerita tentang puasa itu, kelebihan puasa itu. Menahan bukan hanya makan sekadar puasa, tahan makan minum, kita tahan daripada melakukan perkara-perkara yang kita tak buat setiap hari, yang rutin kita setiap hari. Kita makan itu salah satu. Menunjukkan bahawanya kalau kita mampu untuk menahan makan minum, macam kita boleh kontrol nafsu kita sebenarnya. Kita boleh kontrol makan minum kita sebenarnya. Apatah lagi dengan benda lain. Begitu juga dengan apa kita sebut tadi tentang merokok tadi kan. Kita boleh tahan sebenarnya. Kita boleh tahan makanan kita tiap hari, minum makan tu tiap hari. Benda lain lagi kita boleh. Sekarang kita dalam berjaga-jaga dengan virus corona ni, COVID-19. Kita menahan diri duduk kat rumah. Kan? Itu. Jadi dia ada kelebihan. Dia dalam hadis ni juga, panjang hadis sebenarnya, berbagai-bagai riwayat hadis. Wala khalufu fihi atyabu indallahi min rihil misk. Sungguhnya bau mulut seorang yang berpuasa itu lebih mulia di sisi Allah daripada bau kasturian. Bauan kasturi. Tengok kelebihan orang-orang puasa Allah berikan. Jadi kita nak kejar kepada ini. Allah suka kepada orang berpuasa. Tapi kita gosok gigi dah, jangan tak gosok gigi pula. Kan? Kita kena gosok gigi juga. Jangan kita tinggal tak gosok gigi, kena gosok gigi. Dan bersihkan gigi. Lepas tu kita berpuasa. Maksudnya disebabkan kita ni berpuasa, menyebabkan kita akan mengeluarkan bau. Dia ada fasa-fasa tu. Kalau kita tengok dalam makanan ni, dia ada fasa. Kalau satu hari seminggu kita akan keluar bau, lama-lama dia tak keluar dah. Kan? Dah biasa. Seterusnya dalam hadis yang lain, dengan sifat-sifat takwa tadi, la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah Taala, menahan diri dari meninggalkan daripada makan minum. Dengan sifat tadi integriti, kita ada integriti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ahadukum yawman sha'iman fala yarfuth wala yajhal, fa in imru'un syatamahu aw qatalah falyaqul inni sha'im." Jika salah seorang daripada kamu berpuasa satu hari, ni kita puasa ni, tak puasa Ramadan ke mana ke, fala yarfuth wala yajhal, jangan cakap benda tak elok, jangan buat kedunguan. Sungguhnya jika seorang itu mengutuk dia, ingat bergaduh dengan dia, awak tak nak bergaduh dengan dia, falyakul, maka hendaklah dia kata, falyakul, hendaklah orang puasa tadi kalau orang nak bergaduh dengan dia, orang nak berkutuk dia, kata kepada dia, inni shaim, aku ni puasa. Para ulama menafsirkan, di antara tafsiran para ulama mengatakan disunatkan dia berkata kepada orang tu dengan suara yang kuat, aku ni puasa, tahu tak? Macam tu kata dia kan. Aku ni puasa. Nak sebaik je. Kata tidak, jaga kau. Tu dendam namanya kan. Tapi maksudnya berpuasa, disebabkan puasa dia tahan. Aku ni puasa. Kalau tidak, habis dah kena. Fal yakul inni satu. Maksud sifat integriti, tak bercakap, tak nak bergaduh. Kita nak marah je, duduk kat rumah ni. Nak bergaduh pula katanya. Kan? Ini saya, aku ni puasa. Tahan marah itu. Tak nak bergaduh, tak nak cari tak nak cari pasal pula dengan orang lain. Jadi dengan puasa itu mencegah dia daripada buat perkara. Kalau tak nak bergaduh, tak nak cari masalah. Sebab apa puasa? Menyelamatkan integriti kita. Diri kita ni selamat. Kita hilang stres kita. Jadi orang tak ada masalah. Jadi dunia ni aman. Dengan kita puasa, tengok sifat takwa, menjaga sifat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu hendaklah kita puasa dengan baik. Allah akan beri ganjaran yang banyak. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya lagi, dengan takwa itu, dengan ketakwaan kita berpuasa itu, mencegahkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang tak elok. Oleh itu Nabi SAW bersabda, ya ma'syaras syabab, qala Rasulullah SAW, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj,
Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Muttafaqun alaih. Wahai remaja-remaja sekalian, sesiapa yang mampu nak berkahwin, maka hendaklah kahwin. Siapa mampu kahwin. Wa man lam yastati', siapa tak mampu kahwin, fa 'alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia berpuasa. Tengok, kita nak ambil yang ni. Maka hendaklah dia puasa. Fa innahu lahu wija', sungguhnya puasa itu mencegah dia daripada perkara yang tak elok tadi, fahsyak tadi. Perkara tak elok itu. Perkara-perkara yang tercela itu. Sebab puasa menahan dia sifat integriti takwa tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak bergaduh dengan orang, tak nak cari pasal dengan orang. Ni tak nak buat perkara yang tak elok. Dengan puasa, fa innahu lahu wija', sungguhnya puasa itu mencegah dia daripada buat perkara-perkara yang tak elok. Kalau tak mampulah, kalau mampu kena kahwin. Nabi suruh kahwin. Sunat, ikut sunnah Nabi SAW. Jadi itu dia kelebihan kita berpuasa, menjauh kita daripada perkara-perkara tak elok. Kalau kita ada masalah, orang kata kita berpuasa, menahan diri kita daripada, sebab dah kita hilang lapar, kita rasa lapar, tak ada lah masalah-masalah yang lain. Kan? Dalam hadis Nabi SAW yang lain, dengan puasa itu dah sifat takwa itu lagi menambahkan sifat takwa itu. Tu kita nak la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa ni. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat 183 dalam surah Al-Baqarah tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Rawahul Bukhari. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang tidak mahu tinggal perkara-perkara buruk, beramal dengan perkara-perkara buruk, falaysa lillahi hajah, maka tidak Allah berkehendak pada apa yang ditinggalkan daripada makan dan minumnya. Minum saja je. Kita panggil puasa kering. Puasa saja je lah. Cakap-cakap bodoh. Cerita pasal orang, gosip pasal orang sana, cerita pasal orang menipu sana, buat kerja tak elok. Kan? Tak berintegriti, tak amanah. Orang suruh buat kerja jadi dia tidak buat kerja yang tak elok ini. Maka Allah tidak berhajat dengan apa yang ditinggalkan. Allah tidak berhajat dengan puasanya. Maka hendak dia puasa dengan betul. Tak mahu puasa dia ni. Lapar-lapar gitu lah. Puasa kering. Sayang rugi puasa dah lah lapar. Tak makan, tak minum. Lepas tu buat kerja tak elok. Jadi hendaklah kita tinggalkan. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa ni. Ni takun orang yang bertakwa. Takwa itu. Dan sifat kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Mencegah kita ni. Menambahkan produktiviti dalam negara. Sebab apa? Orang buat baik. Buat baik. Berintegriti, buat kerja. Ikut waktunya. Pukul 8, pukul 12. Pukul 12 pun tak habis lagi. Maka dengan itu, Allah tidak berhajat kepada orang-orang yang bercakap tak elok, buat perkara-perkara yang tak elok ini. Maka dengan itu, dalam bulan puasa, dia buat perkara yang baik, bercakap baik. Banyak orang baca Al-Quran. Itu dia. Jadi dengan itulah terdirinya bulan Ramadan. Bulan yang begitu hebat ini, yang Allah menjadikan dia ada sebagai salah satu rukun daripada rukun Islam itu. Maka salah satu caranya adalah mengampunkan dosa kita. Itu tujuan kita, nak ampunkan dosa kita. Kita banyak dosa, tiap hari kita buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat salah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni ada dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan berpuasa dah Allah akan ampunkan dosa kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Bukhari. Nabi SAW bersabda, man shama Ramadan, sesiapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan, betul-betul puasa, penuh keimanan, puasa dengan penuh keimanan, puasa dengan penuh perhitungan ini. Itu syarat dia. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sebenarnya Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Tengok, Allah ampunkan dosa kita. Apa dosa ni? Ada 3 cara sebenarnya. Di antaranya adalah kita mengucap istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita istighfar kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan ampunkan dosa kita. Yang kedua caranya, kita ni buat perkara yang baik. Di antaranya berpuasa. Kita bersedekah, kita bersolat, maka diampunkan dosa kita. Maka dengan puasa ini Allah ampun dosa, tapi dengan betul-betul, dengan penuh hakikat keimanan itu, dengan penuh perhitungan itu, maka baru diampunkan dosa kita. Kan? Dan yang ketiga cara diampunkan dosa adalah kita menutup aib kita. Kita tak cerita kepada orang.
Semua umat aku ini dia maafkan, melainkan orang-orang yang menunjukkan dosa-dosanya. Allah tak ampunkan dosa kepada orang-orang yang menunjukkan dosa-dosanya. Maka kita senyap je. Dosa kita senyap, jangan cerita kat orang. Mudah-mudahan Allah akan ampunkan dosa kita. Ni 3 cara Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Pertama dengan istighfar kita. Kedua dengan amalan kita. Ketiga kita sembunyikan dosa-dosa kita. Sebab Allah Ta'ala tahu seorang je. Kita tak bercerita pada orang. Jadi yang kita maksudkan adalah dengan salah satu cara yang kita diampunkan dosa adalah kita dengan berpuasa tadi. Dengan puasa dengan hakikat keimanan itu. Maka Allah akan ampun dosa dia. Sungguhnya puasa di antara puasa itu Ramadan wa Ramadan mukaffirat, pengampun dosa kepada menghapuskan dosa-dosa ni. Tengok. Kita ni kalau kita salah dengan orang lah, macam mana keadaan kita ni? Kita mendapatkan kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bermasalah dengan orang, terlanggar orang silap, apa kita terasa hati Allah, terlanggar dia ni luka pula. Kita pun terasa. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak dosa, ya Allah, aku ni dosa. Kan? Jadi waktu kita minta pada Allah, ya Allah maaf. Bila orang maafkan kita, tak ada apa dah. Tak ada apa dah brother kan. Kita rasa tenangnya hati. Begitulah bila kita diampunkan dosa Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rasa tenang. Hati kita sentosa, hati kita hati kita ni relax, hilang stres. Siapa Allah Taala ampunkan dosa kita. Ni kita nak carikan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dua perkara kita minta pada Allah Taala, diampunkan dosa, jauhkan daripada api neraka. Itulah sifat-sifat orang yang beriman tu. Imanan wahtisan, orang beriman. Jadi sifat dia sifat ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang berzikir, sentiasa berzikir kepada dalam keadaan berdiri, bangun, duduk. Apa dia? Yadhkuruna Allah, mengingat Allah Taala, dan mereka berfikir. Apa mereka? Mikirnya faqina adzaban nar. Minta jauh daripada api neraka. Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kita hendak daripada Allah Taala. Siapa kita buat dosa, minta pada Allah, itu kehendak kita. Siapa nak masuk neraka? Pun kita tak nak. Ni neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh penyiksaan, yang begitu dahsyat. Azabun alim, azab yang sangat pedih. Maka kita jauh. Ni kita nak berpuasa supaya kita jauh daripada dia. Siapa nak harap kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Na'udzubillah. Maka hendak kita sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak lagi perkara-perkara yang patut kita kena faham dalam berpuasa ini. Apanya tujuan-tujuan kita berpuasa, apakah hasil yang kita nak dapat. Ini hasil yang saya sebut ni semua hadis-hadis menceritakan tentang hasil buah hasil daripada kita berpuasa. Kita menjadi orang yang bertakwa, kita tidak bergaduh dengan orang, kita ni buat baik dengan orang, kita buat perkara-perkara jelek, perkara kotor. Allah ampunkan dosa kita, minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan puasa ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Ni Nabi sallallahu sedekah, sumbangan kepada orang. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Sungguh dia sangatlah dermawan ketika mana dalam bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika mana nak bertemu dengan Jibril. Apa? Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Kenapa dia berjumpa dengan Jibril? Jibril tiap-tiap hari bulan Ramadan, tiap-tiap hari Nabi bersedekah. Tiap-tiap hari Nabi ni menderma, sumbang kepada masyarakat. Ketika mana nak jumpa dengan Jibril alaihi salam. Dan bertemu dengan Jibril ni sebab apa? Fi kulli lailatin min Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan berjumpa dengan Nabi. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat? Fayudarisuhul Quran, tadarus Al-Quran tiap-tiap malam dengan Nabi. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril ini, dia sangatlah ia dermawan lebih daripada angin yang bertiup itu. Cepat Nabi ni. Dalam bulan Ramadan buat baik bulan Ramadan. Siapa dia tahu kelebihan bulan Ramadan? Bertahu rahmat yang terdapat dalam bulan Ramadan. Bila orang dia lapar, dia rasa lapar, dia ingat ke orang lain. Kan? Dia lapar, tengok, hari tu juga orang lapar. Aku juga lapar rupanya. Maka dia nak pergi sedekah. Kan? Itu pentingnya bulan Ramadan ni. Kita kena rasa juga macam mana orang rasa. Baru kita tahu orang miskin tu macam mana. Kita pun lapar, dia tak ada makan rupanya. Baru kita ingat kepada orang lain. Sumbang, kita nak menyumbang, nak bersedekah ni. Sebelum Ramadan bukan sumbang. Tapi Nabi SAW ajar kita nak banyak pada pahala banyak lagi bulan Ramadan. Sumbang banyak-banyak. Bersedekah dah bulan Ramadan. Buat baik.
di antara cara lain lagi dalam bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Siangnya berpuasa, asyam, malamnya dengan qiyam. Siangnya berpuasa siang, malamnya bangun malam dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan. Tengok Al-Quran itu apabila diturunkan dalam Ramadan. Tengok Al-Quran. Kalamullah, bukan kata manusia, bukan kata makhluk. Al-Quran, tengok Al-Quran macam mana diturunkan. Tengok kelebihan Al-Quran itu. Baca Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Al-Quran itu apabila disampaikan, boleh siapa? Disampaikan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi SAW, kepada para rasulnya. Maka Jibril menjadi penghulu bagi segala malaikat. Ruhul Amin. Penghulu bagi segala malaikat. Tengok Quran. Apabila diantarkan kepada Rasulullah SAW, turun kepada Nabi SAW, maka Nabi menjadi penghulu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi penghulu bagi segala Nabi dan juga Rasul ni, Nabi SAW. Apabila membaca Al-Quran, apabila Al-Quran itu turun kepada Nabi SAW. Diturunkan pada waktu bila? Pada malam bulan, pada malam Lailatul Qadar. Tengok malam Lailatul Qadar diturunkan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Apa yang kamu tahu tentang malam Lailatul Qadar ni? Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Maka malam Lailatul Qadar bersamaan dengan 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun lebih kurang. 83 tahun lebih kurang. Bayang umur kita berapa tahun? Nak sampai 83 tahun. Kalau tiap tahun kita buat, dah tambah lah sendiri kan. 83 tahun dapat malam Lailatul Qadar. Tengok keberkatan. Turun je pada malam berkat. Jadi 1000 bulan. Keberkatan Al-Quran itu. Diturunkan di mana? Di Mekah. Maka diberkati Mekah. Diberkati ke Madinah itu. Barakna haulah, kami berkati di sekelilingnya. Sekali Mekah itu. Tengok. Kalaulah benda pun jadi berkat, masa pun diberkatkan. Diturunkan pada bulan apa? Bulan Ramadan. Berkat bulan Ramadan ini. Diberikan puasa, macam-macam ada dalam Ramadan. Kelebihan bulan Ramadan ini. Disebabkan baca Al-Quran. Maka dengan Ramadan itu, dengan puasa itu, maka kita perbanyakkan bacaan Al-Quran. Nabi SAW sentiasa bertemu dengan Jibril AS membaca Al-Quran kepada Nabi bersama dengan Nabi SAW. Nabi bersama dengan Jibril membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran setiap malam bulan Ramadan itu. Maka hendaklah kita banyakkan amal ibadah dalam bulan Ramadan. Maka dengan itulah kelebihan hasil daripada kita berpuasa itu, faedah kita berpuasa itu, itulah dia. Takwa kita kepada Allah Ta'ala, jauh daripada sifat dengki, jauh kita marah, kita sifat semua ni, stres semua ni, kita ampunkan dosa, ketenangan, semua diberikan kepada kita apabila kita berpuasa dengan sebenar-benar puasa, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan, maka kita diberikan hasil-hasil itu. Maka hendaklah kita sentiasa cuba untuk mempertingkatkan puasa kita, mutu puasa kita ini di dalam bulan Ramadan yang akan kita lalui akan datang. Bukan sekadar itu saja, tapi dalam Ramadan kita perlu melakukan banyak lagi amalan-amalan yang lain. Maka hendaklah kita buat Ramadan, dalam Ramadan kita buat checklist. Nak buat amal kita banyakkan. Amal bukan hanya kita berpuasa saja, tapi kita buat checklist. Kita buat checklist bulan Ramadan. Hari ni aku sedekah. Tadi kita sebut tentang Nabi SAW sedekah. Hari ni aku ni baca tadarus, aku berapa banyak kita terbaca Al-Quran. Sungguhnya para sahabat, para ulama, para sahabat itu membaca Al-Quran dalam bulan begitu banyak. Imam Syafi'i rahimahullah dalam bulan Ramadan menghatamkan 2 kali satu hari. 2 kali satu hari. Maka kita banyakkan bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Bulan puasa, banyakkan baca Al-Quran. Kita buat amalan kita. Dulu kita buat, Ramadan kita buat. Tak apa, memang Ramadan ni lah tempat kita banyakkan amal ibadat. Bukan kata tu, buat Ramadan je, kita banyakkan puasa, banyakkan ibadat. Bulan lain tak. Tak, bulan Ramadan dah kena banyak akan carikan dia punya waktu promosi. Kita pergi supermarket. Supermarket yang perlu promosi kita buat. Bukan kita pergi promosi tempat lain. Yang ada promosi kita buat. Walaupun tempat lain tu ada juga. Tapi kalau yang promosi kita buat lebihnya. Beli lebih takkan beli sikit.
Oleh itu hendaklah kita lebihkan dalam Ramadan. Bukan kita kata bulan lain tak buat. Bukan tak tinggal terus. Buat dalam bulan puasa ni, bulan Ramadan kita buat amal ibadah, bulan lain pun kita buat. Tapi tidak seperti dalam bulan Ramadan. Maka perlu kejar dalam bulan Ramadan. Banyakkan amal ibadah. Kita buat checklist. Baca Al-Quran, sedekahnya, berziarah orang sakit, bantu bantu orang yang susah, tolong orang, buat sedekah, berzikir. Banyakkan berzikir. Selain dah baca Al-Quran itu, hendaklah kita berzikir juga. Jangan Al-Quran, zikir kena zikir. Jadikan kita ada wirid setiap hari. Untuk kita baca setiap hari, untuk kita zikirkan tasbihnya, tahlilnya, takbirnya. Tahlil itu kena banyakkan dalam bulan Ramadan. Kerana tidak yang lebih berat daripada kita menyebut la ilaha illallah. La ilaha illallah seberatnya. Ada satu hadis yang dalam Sahih Bukhari menceritakan ada seorang hamba ini di pada mahsyar. Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan amalnya sepanjang di hidup itu. Maka dilihatkan sayup mata memandang dosanya itu. Mana? Amalan dia, kertas amalan dia, buku amalan sayup mata memandang. Ada 10 scroll lagi. Ni, nak tunjuk ke depan dia. Oh, dosa saja tengok mukanya. Maka dia berkata kepada Allah Subhanahu berkata kepada hamba ni, wahai hamba-Ku, bolehkah diampunkan dosa ni? Maka apa hamba? Mana mungkin? Iktirafan. Berkehendakkan kepada kemaafan Allah Subhanahu wa taala, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu keluarkan daripada banyak-banyak amalan dia buat tadi. Dia keluarkan satu je. Satu kertas bitaqah, satu ni. Dia letak satu timbangan. Amalan kertas dia banyak-banyak tadi tu, letak satu timbangan, letak satu kalimah ni. Kad ni. Letak atas. Berat lagi satu kad ni daripada amalan-amalan yang lain. Apa terdapannya? Bitaqah itu. Kad itu apa dia? La ilaha illallah. Maka memberatkan amalan sebab tersebut, la ilaha illallah. Maka perbanyakkan sebut tahlil la ilaha illallah dalam bulan Ramadan. Sungguhnya amalan itu yang diajar kepada Nabi Musa alaihi salam. Beliau baginda alaihi salam. Nabi Musa alaihi menyangkakan bahawa amalan itu amalan biasa. Tapi itulah amalan yang paling besar sekali adalah bertahlil. La ilaha illallah. Banyakkan tahlil di dalam bulan Ramadan. Itu sebab kita nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang bertakwa. Hendaklah kita bertahlil banyak. Kita bertahlil, kita bertasbih. Tapi tahlil ini nak ceritanya. Sebenarnya la ilaha illallah kalimah yang sangat besar. Maka hendaklah kita banyakkan bertahlil dalam bulan. Banyak kan? 10,000, 20,000. Bukan sikit-sikit orang dulu macam tu. Kita je tak sedar. Kita duduk depan Facebook kita boleh duduk lama. Depan Twitter kita boleh duduk lama. Depan Instagram kita boleh duduk lama. Kita bercakap telefon kita cakap lama. Tapi apabila duduk baca Al-Quran, nak bertahlil sikit tak boleh. Nak baca penat dah. Tak apa 10 minit. Tak sampai 1 minit, bukan 10 minit, 10 minit. Oh, penat dah lengang kaki. Penat nak pusing sana, nak pusing sini. Tapi bulan Ramadan inilah kena banyakkan tahlil, banyakkan zikir. Selain kita baca Al-Quran, bertahlil, banyakkan tahlil. Kita kena banyak berselawat kepada Nabi SAW. Sebab apa? Nabi SAW membawakan rahmat agama itu. Maka hendaklah kita berdoa kepada Nabi. Kita berselawat kepada Nabi SAW. Dialah membawa Islam kepada kita. Maka kita hendaklah berdoa supaya kita mendapat syafaat Nabi SAW di hari kiamat nanti. Di hari akhirat nanti kita dapat syafaat Nabi. Kita berselawat kepada Nabi. Kita akan dapat minum air telaga Kausar itu. Maka hendaklah kita sentiasa banyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Bukan hanya kita buat satu amalan sahaja. Banyak kan? Jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Para ulama memang fokus dalam bulan Ramadan. Fokus. Bukan main-main fokus. Dia ada sebahagiannya selepas bulan Ramadan ini, 6 bulan selepas bulan Ramadan, mereka bersedih di atas tinggalnya bulan Ramadan. Sebelum nak tiba bulan Ramadan, 6 bulan lagi mereka dah bersedia untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Begitulah juga kita untuk menghadapi bulan Ramadan, bersedialah. Jadi dengan menceritakan tentang maqasid puasa ini, mencerita tentang tujuan berpuasa ini, supaya kita dapat bersedia berpuasa dengan lebih baik, dapat menghitungkan diri kita, dapat berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah berkenaan dengan tujuan puasa. Jadi perkara yang sangat penting sekali dalam puasa, tujuan kita adalah mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang yang bertakwa. Nak mendapat orang bertakwa ini,
hendaklah dengan penuh keimanan. Maksudnya dengan penuh keimanan itu dengan betul-betul kita dia tu berpuasa. Dengan betul-betul dia ni melakukan amalan puasa itu. Ya, dengan penuh amalannya, bukan hanya sekadar puasa saja tapi dengan perhitungan. Dengan penuh keimanannya, dengan perhitungan maksud betul. Oh ni puasa aku ni betul ke aku buat puasa ni? Tinggalkan segala-galanya. Maka dengan itulah Allah akan berikan kita ni takwa. Allah akan beri pancarkan takwa. Mudah-mudahan Allah dengan bila kita tiba bulan Ramadan ini, Allah menjauhkan kita daripada bala wabak COVID-19 ini. Allah angkatkan segala musibah kepada kita dan juga umat Islam seluruh dunia dan juga manusia, kita semualah, kita jauhkan daripada wabak yang ditimpa kepada kita. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini Allah merahmati kita, kita mendapat kejayaan, kita mendapat melalui dengan baik supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu sajalah, mudah-mudahan kita dapat bertemu pada masa akan datang. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.